Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi selamat datang ke kelas Pendidikan Islam tahun 4 bersama dengan Ustaz Hakim. Jadi apa khabar anak murid Ustaz semua? Setelah kita seminggu bercuti, kita bersambung lagi dengan sesi pembelajaran kita dari rumah. Jadi Ustaz harapkan anak murid Ustaz semua masih lagi dalam keadaan semangat untuk teruskan sesi PDPR kita pada tahun ini. Baik. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz harapkan semua murid duduk dalam keadaan tertib dan bersedia mulakan sesi pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semua murid mengadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita teruskan lagi. Baik. Cuba lihat dan baca apa yang kamu nampak. Cuba lengkapkan pantun di atas. Siakap sonohong gelama ikan duri, bercakap apa lama-lama mencuri. Agak-agak apa perkataan yang tertinggal itu? Sekali lagi. Siakap sonohong gelama ikan duri, bercakap bohong apa dia lama-lama mencuri. Kan biasa kan dengan pantun ni. Jawapannya ialah bohong. Kita buat sekali lagi. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi apa kaitan pantun? Pantun ini dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Tajuknya ialah nifak. Nifak. Jadi apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, menyatakan maksud nifak dengan betul. Dan yang kedua, menyatakan hukum dan dalil nifak dengan betul. Dan yang ketiga, menerangkan pembahagian nifak dengan betul. Baik. Jadi kita pergi yang pertama. Apa maksud nifak ni? Tengok. Nifak. Nifak bermaksud menzahirkan. Menzahirkan keimanan. Nifak ni dia bermaksud menzahirkan keimanan. Nampak iman dia, nampak Islam dia. Dan menyembunyikan kekufuran. Maksudnya nifak ni dia zahirkan keimanan. Maknanya luaran dia Islam. Luaran dia maksudnya segi amalan dia solat, dia puasa, dia tunjuk keislaman dia pada orang lain, tetapi dia sembunyikan kekufuran dia. Dia sembunyikan kekufuran di dalam hati. Nampak? Jadi nifak ni sangat berbahaya. Kan? Sebab dia zahirkan keimanan, dia nampak ada keimanan dia, keislaman dia, tapi dia pada masa yang sama dia menyembunyikan kekufuran dalam hati. Dia sembunyikan kekufuran dalam hati. Baik, tak apa, nanti Ustaz terangkan apa dia maksudnya. Jadi hukum nifak adalah haram. Hukum nifak adalah haram. Berdasarkan dalil dia. Kita tengok apa dalilnya. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya sesungguhnya orang-orang munafik. Orang munafik ni orang yang menifak lah. Itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Nampak tu ancaman dia. Maksudnya dia ni Islam pada zahir, tapi dia sembunyikan kekufuran dalam hati, maka Allah tempatkannya dalam lapisan neraka yang paling bawah. Neraka jahanam yang paling bawah. Itu dia, bersama dengan orang-orang kafir. Sebab itu orang munafik ni dia bahaya.
Sebab luaran dia nampak Islam, nampak dia beriman, tetapi dalam hati dia sembunyikan kekufurannya. Dan berdasarkan juga pada hadis Nabi SAW, Nabi terangkan ciri-ciri dengan jelas orang-orang munafik. Sabda Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tanda munafik itu ada 3. Nampak? Ayatul munafiq salas. Maksudnya tanda orang munafik ni ada 3. Okay, yang pertama, apabila bercakap dia berdusta, dia berbohong, dia menipu. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji, dia mungkiri. Dan apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Nampak tu? Jadi daripada hadis Nabi ni, Nabi terangkan kepada ada 3 tanda. 3 tanda orang munafik. Itu. Apa dia? Yang pertama, apabila dia bercakap, nampak ni, dia bercakap, dia berdusta, berjanji, dia mungkiri, dan apabila dia berikan satu amanah, tanggungjawab, dia khianat. Itu dia tanda orang munafik yang diterangkan oleh Nabi SAW. Okey, kita teruskan yang pembahagian nifak. Okey, ada berapa pembahagian nifak? Okey, pembahagian nifak ada 2. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, nifak i'tikad. Ini dia. Nifak i'tikad bermaksud tidak beriman dengan ajaran Islam. Okey, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, nampak, berpura-pura seperti beriman dengannya. Nampak? Dia berpura-pura. Okey. Jadi, untuk ingatan semua murid, nifak i'tikad ni merupakan nifak yang paling besar. Sini ingat, nifak yang besar. Kenapa? Sebab dia tidak beriman dengan ajaran Islam, namun dia berpura-pura seperti beriman dengannya. Maksudnya dia ni mengaku dirinya Islam, dia mengucap kalimah syahadah, tetapi dia sengaja, dia berpura-pura, dia olok-olok, dia menipu. Sedangkan dalam hatinya dia tidak beriman sepenuhnya. Dia tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dia menentang ajaran Islam. Dia memperolok-olokkan hukum Allah. Contohnya, dia berdusta. Dia tidak mengamalkan sepenuhnya sebab dia menyembunyikan di dalam hati. I'tikad tu maksudnya sebenarnya dalaman, dalam hati. Dia tidak beriman apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kan dalam ketika Nabi Muhammad SAW hidup, ada seorang munafik. Dia ni bapa munafik lah, namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia seorang Yahudi, tapi dia berpura-pura memeluk Islam. Dia semayang belakang Nabi, dia solat, lisan dia dikata dia beriman, tetapi dalam hati dia dia sangat benci kepada Islam. Dia sangat benci kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Orang munafik ni muncul ketika setelah Nabi berhijrah di Madinah. Antara ciri-ciri orang munafik selain pada yang tadi itu, mereka ni menghalang orang beriman ke jalan Allah. Pernah satu ketika perang Tabuk, orang munafik ni dia menghasut orang beriman supaya tidak ikut berperang bersama Nabi SAW. Mereka menarik diri. Bahkan ketika perang Uhud pun, orang munafik ni dia terus meninggalkan pasukan peperangan ketika perang Uhud. Jadi orang munafik ni ketika zaman Nabi ni dia memperolok-olokkan hukum agama, dia mempersendakan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah nifak i'tikad ni dia merupakan nifak yang besar dan menyebabkan seseorang itu sebenarnya sudah keluar daripada Islam. Dia mati dalam keadaan yang kafir. Seperti mana Abdullah bin Ubay ni, saat dia dah meninggal, diminta oleh anaknya kepada Nabi supaya mandikan dan solatkan jenazah.
kepada Abdullah bin Ubay, tetapi Allah telah menurunkan dalam surah Al-Taubah kan ayat 80 yang mana Allah melarang ke Nabi Muhammad SAW untuk solat jenazahkan Abdullah bin Ubay kerana sebab orang munafik ni sebenarnya dia sudah keluar pada Islam, dia sudah kafir. Itu dia bahaya ni nifaq i'tikad ini. Okey, yang seterusnya nifaq amalan. Nifaq amalan ataupun nifaq kecil, yang seperti mana dah hadis Nabi sebut tadi kan. Antaranya apa? Yang pertama, dia berdusta. Dia suka menipu, menipu orang kan. Contohnya kononnya dia tipu, dia memperolok-olokkan kawannya, kononnya ada harimau. Ada harimau di belakang dia padahal tak ada. Tapi dia menipu. Ataupun dia buat panggilan telefon pada bomba. Dia menipu, kononnya ada rumah kebakaran kan. Ada berlakunya kebakaran kan, tapi sebenarnya tidak berlaku. Dia bermain aja. Kira dia menipu dia tu. Termasuklah nifaq amalan. Yang kedua, dia mungkiri janji. Dia berjanji dengan seorang itu, dia kata nak jumpa pada waktu sekian, pada masa sekian, tetapi dia tidak datang. Jadi dia termasuklah termasuk dalam nifaq amalan. Dan yang ketiga ialah khiyanati amanah. Maksudnya bila seorang tu beri amanah, terus jaga dia, jaga kereta ni elok contohnya, tapi dia tidak menjaga dengan baik. Kan? Jadi ini adalah termasuk nifaq amalan. Maksudnya yang pertama dia berdusta, dia menipu, yang kedua dia mungkiri janji, dan yang ketiga ialah khiyanati amanah. Jadi nifaq ni ada dua, nifaq i'tikad dan nifaq amalan. Nifaq i'tikad ni dia tidak beriman dengan ajaran Islam, tapi dia berpura-pura seperti beriman dengannya. Dia berdustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, dia menzahirkan keimanan tetapi dalam hatinya dia sangat membenci kepada Islam. Yang kedua nifaq amalan. Yang tadilah dia berdusta, menipu, yang kedua dia mungkiri janji, dan yang ketiga ialah khiyanati amanah. Okey, yang seterusnya apa faktor yang mendorong kepada nifaq? Seorang itu ada nifaq dalam hatinya. Kenapa? Apa sebab? Yang pertama, kelemahan iman. Kerana dia selalu merupakan Allah. Kelemahan iman. Sebab dia tidak menuntut ilmu umpamanya. Kerana menuntut ilmu ni dia akan menambahkan keimanan. Dia tidak menjaga solat dia, tidak selalu mendampingi Al-Quran. Maka dia termasuk dah dia melupakan Allah. Yang kedua, dia tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Sifat dia, dia suka menipu umpamanya. Maka dengan kebiasaannya dia menipu, maka dia akan mudah melakukan khianat. Yang ketiga ialah dia kurang bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Dia kurang bersyukur dengan nikmat apa yang dikurniakan Allah Subhanahu Taala terhadap diri dia. Maka dia akan suka melakukan penipuan. Contohnya dia nak kaya, tapi dia suka menipu orang dengan cara yang salah. Maknanya dia tidak bersyukur dengan nikmat apa yang Allah kurniakan kepada dirinya. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengamalkan doa ini. Doa berlindung dari kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Macam mana doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was-sum'ah war riya. Apa maksudnya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jadi kita berdoa, kita amalkan doa ni supaya kita berlindung daripada sifat munafik. Sebab kita tahu munafik ni sifat yang sangat bahaya, akan menyebabkan seorang itu masuk dalam api neraka yang paling bawah. Kita tak nak. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada sifat nifaq. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada semua murid atas pelibatan pembelajaran pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada ibu bapa yang memberi kerjasama kepada anak-anak
untuk meneruskan sesi pembelajaran dari rumah. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan jumpa lagi, dan saya harapkan kamu semua terus bersemangat lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran dari rumah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.